Aku baru sampai separuh. Aku ingatkan aku dah tengok satu movie ni, tapi ada lagi banyak. Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Hai, kembali lagi ke Zaf Vlogs. Hari ni Zaf nak buat sedikit review tentang sebuah filem pada tahun 2013, iaitu filem Snowpiercer. Kenapa tiba-tiba aku nak tonton filem ni sedangkan dah berapa tahun dah? Tu dah 7 tahun daripada filem ni keluar dulu. Pertama kalinya adalah sebab filem ni telah diadaptasikan kepada TV siri dan telah keluar di Netflix minggu lepas. TV siri tu aku akan review selepas ni, tapi aku akan review filem ni dulu. Dan yang kedua adalah sebab filem ini adalah arahan Bong Joon-ho sebelum dia menang Oscar dengan Parasite, sebelum filem Okja. Okey, apakah itu Snowpiercer? Snowpiercer ni adalah sebuah train yang membawa manusia, banyak gila manusia, surviving di post-apocalyptic. Okay? Cerita dia mengisahkan tentang pada tahun 2014, pada waktu tersebut global warming sangat-sangat teruk dan telah satu bumi berada dalam keadaan yang sangat panas, dan seluruh kerajaan di dunia ini telah bersetuju untuk mengeluarkan satu rocket launcher yang mengeluarkan satu chemical ni yang dipanggil CMZ ke CM7 dah, aku tak ingat nombor dia, yang menjadikan bumi ini sejuk. Okay, diorang ingatkan benda tu dapat menjadi solusi untuk dunia yang semakin panas, tapi it turns out the chemical turns the earth into a frozen wasteland, like literally sejuk nak mampus sampai manusia tak boleh nak hidup. So pada penghujung, pada hampir nak apocalyptic tu, Wilfred, seorang visionary builder of the train, telah membawa sebanyak mungkin manusia. Ada yang kaya, ada yang middle, ada yang low class, dan ada yang dipanggil tailors. Pada penghujung train tu, diorang ni masuk ke dalam train tu tanpa ada tiket. So diorang main serbu dan diorang tinggal di belakang sekali. So based on apa yang aku cerita yang ni sebentar tadi tentang train ni, dekat bumi ni dah tak ada manusia, dan semua manusia ni pergi ke dalam train tu dan hidup di dalam train tu. Train itu akan berpusing satu dunia every year. Dia macam satu dunia pada satu tahun. So dia akan bergerak daripada satu negeri mengelilingi bumi pada satu tahun. Aku rasa setahun ke? Sebab dia every year dia ada new year, dan dia ada timing dia bila dia sampai ke new year tersebut. Dan apabila dia orang tinggal kat dalam satu train ni, Wilfred ni telah mengklasifikasikan setiap deck tersebut ada kelas-kelas ni yang tertentu, daripada first class, the middle class, the low class. Setahu aku the first class, second class dan third class. Lepas tu ada yang tail ni adalah orang-orang macam low ballers lah, yang datang masuk tanpa ada tiket, tak bayar apa-apa, tapi dia duduk belakang sekali. So daripada segi situ, kau dah boleh nampak filem ini sebenarnya menggambarkan tentang social injustice dan juga a class warfare daripada setiap kelas-kelas tertentu kan. So back to the story, Snowpiercer ni mengisahkan tentang bagaimana the tailors, orang yang berada di penghujung train tu, cuba memberontak pada setiap kelas-kelas pada atas tu untuk pergi ke bahagian enjin paling depan sekali, untuk kira macam nak mengubah sistem train tu lah, nak bagi kesamarataan. Sebab selama ni diorang hanya dapat makan protein yang dibuat dalam bentuk jelly. Aku nampak macam cincau tau. Dia buat dalam bentuk cincau, dia makan protein block tu je. Aku tak nak cerita lebih sebab aku takut spoiler. Itu je lah yang aku boleh kongsikan kepada you guys. Based on apa yang aku ceritakan tadi tu, dia punya cerita ni lebih kurang macam The Platform. Kalau kau pernah tengok The Platform, aku pernah buat spoiler talk dengan Akmal Hamzah. Dia punya structure, dia punya idea, dia punya kelas dia punya jalan cerita dia lebih kurang sama macam The Platform. Cuma beza dia, The Platform daripada bawah ke atas, orang atasan, orang bawahan. Tapi yang dalam Snowpiercer ni, dia daripada belakang ke depan, perbezaan kelas dia. Dulu sebelum aku tengok filem Snowpiercer ni, aku ingatkan filem The Platform diinspirasikan daripada Snowpiercer. Maksudnya memanglah Snowpiercer buat dulu kan pada tahun 2013, dan The Platform pun pada tahun 2020 ke 2019, aku tak ingat tahun ni ke tahun lepas. So aku ingatkan dia macam tu. So aku ingatkan dia heavily adapted by the Snowpiercer. Tapi bila aku dah tengok Snowpiercer, wow, Snowpiercer was another level. Kalau korang rasa mindfuck tengok cerita The Platform, korang bakal lagi mindfuck nonton Snowpiercer. Sebab bagi aku, Snowpiercer ada elemen-elemen yang tiada, yang tak ada kat dalam Platform.
Snowpiercer. Apa yang aku suka tentang Snowpiercer adalah dia punya action sequence, dia punya drama. Drama dia memang power gila. Dia punya drama, the communication di antara setiap karakter tu. Setiap karakter tu ada function dia, dan ada payoff tertentu pada penghujung filem. Bagaimana Chris Evans sebagai leader kepada The Tale cuba membawa orang-orang dia untuk ke hadapan, untuk maju ke hadapan, untuk mengubah sistem The Train. Masa korang tengok filem Snowpiercer ni, korang akan perasan the first half, sejam pertama, korang akan rasa filem ini memang sangat-sangat dark. A very dark, gritty movie. Masuk je second half, dia dah jadi lagi pelik. Dengan mindfuck punya story, tapi colourful. Dia weirdly colourful. Dalam second half tu, banyak gila yang colour digunakan. First half kau nampak macam greyish, so nampak macam gelap, hitam, grey punya colour tau. Tapi the second half was quite colourful. Aku macam terkejut kan, macam wih, mindfuck gila second half tu. Dan juga the plot twist, aku rasa macam dalam 2 kali kot plot twist was mind blowing. Aku tak expect langsung, aku tak terfikir pun benda tu bakal berlaku pada punya filem lah. Dulu kalau kau tengok filem The Platform, kalau kau tengok cerita The Platform dulu dan kau tengok Snowpiercer, kau akan rasa Snowpiercer lagi hebat gila babi lah. So sebab dalam filem Snowpiercer ni ada banyak gila brutal scenes. Walaupun dia tak ada banyak sangat darah, tapi the brutal scenes tu daripada segi fighting dan dari segi pukul orang. Dalam filem ini ada banyak gila pelakon. Chris Evans, Song Kang-ho, Tilda Swinton, Jamie Bell, Octavia Spencer, Go Ah-sung, John Hurt dan juga Ed Harris. Aku sebenarnya tak ada apa-apa masalah dengan filem Snowpiercer ni. Aku tak ada apa-apa yang aku tak suka tentang filem ni, sebab dia punya susunan plot tu. Aku ingat kan, sebab masa aku tengok filem tu, aku dah tengok first half, aku dah sampai pertengahan filem, tiba-tiba aku check timing, ada lagi sejam. Aku macam, apa lagi setengah jam ni? Apa lagi sejam ni? Aku baru sampai separuh. Aku ingatkan aku dah tengok satu movie ni, tapi ada lagi banyak benda yang bakal berlaku selepas tu. Overall, Snowpiercer adalah sebuah filem yang melangkau sebuah expectation daripada aku. Aku expectkan filem dia biasa-biasa, dia tak adalah gempak mana aku rasa kan, sebab filem ni tak hype pun. Kalau kau tanya aku tak pernah tahu pun kewujudan Snowpiercer pada tahun 2013. Aku tahu filem ni sebab Bong Joon-ho dapat menang Parasite dia. Dan bila aku tengok katalog filem dia yang lama, Snowpiercer dia buat ada Chris Evans. Hebat kan. So benda tu merelate dengan aku tengok balik filem tu. So kalau kau tanya aku tak tahu pun filem Snowpiercer ni sebelum ni. Even sebelum 2019 dan ke belakang, aku tak pernah tahu kewujudan filem Snowpiercer. Mungkin sebab kat Malaysia aku tak tahu dia ada tayangkan ke tidak pada tahun 2013. Tapi kalau ada pun aku tak pergi tengok sebab waktu tu aku tengah study. So aku sangat suka nonton filem Snowpiercer. Filem belum TV series. TV series nanti korang akan tengok review aku selepas ni. So rating untuk filem Snowpiercer ni Zah bagi sebanyak 55 bintang Infinity Stars. Tak ada, I'm not denying anything about this film. Memang a truly masterpiece. Dan juga ada beberapa video di YouTube yang merelatekan filem Snowpiercer ni dengan Willy Wonka and the Chocolate Factory tau. And I was quite agree with the prediction dan dia punya how it relates to the film. Yes, kau pelik kan, filem Snowpiercer yang filem brutal ni boleh terrelate dengan filem Willy Wonka and the Chocolate Factory, which is a fantasy kids movie. So korang boleh tengok video tu, aku akan bagi link dekat description. Kalau korang pernah tengok filem Snowpiercer ni, apa pandangan you guys tentang filem ni? Korang boleh tinggalkan komen kat bawah. Jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe channel Pure Pixels. Dan jumpa lagi pada Zah Vlog datang. Thank you.